Malaysia sekalian. Sekalung tahniah dan syabas kami ucapkan buat semua atas lantikan suci murni bagi perjawatan yang sungguh mulia ini. Marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Ilahi Yang Maha Esa atas nikmat yang tidak ternilai buat kita semua. Dan ayolah kita juga sama-sama merafakkan doa buat saudara-saudara kita yang sedang dilanda berbagai ujian dan musibah. Dan paling hampir sekali adalah musibah banjir yang sangat mengerikan kita semua. Tuan-tuan hadirin keluarga dewan dan warga Malang yang dikasihi sekalian, sesungguhnya majlis pada hari ini adalah sangat bermakna. Yang untuk menyampaikan secara langsung mesej dari pimpinan pendidikan pengurusan tertinggi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP dan Jabatan Pendidikan Negeri untuk guru-guru sekalian. Pastinya kupasan, pendedahan dan perkongsian pelbagai input yang akan disampaikan akan mampu menjadikan guru-guru baharu sekalian lebih kompeten dan mampu memberi inspirasi kepada murid-murid, anak-anak didik untuk menerapkan dan membangun kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan dan dunia kehidupan mereka di masa akan datang insya-Allah. Gunung pun tidak mahu memikul tugasan sebagai penyampai penegak kebenaran. Hanya jika guru Sayudia tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Puan Raizah binti Sarif, penolong setiausaha unit kontrak dan peminjaman bahagian pendidikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, tampil bagi menyampaikan taklimat dan amanat buat semua guru ambilan 28 Disember 2023. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Raizah binti Sarif, wakil dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Ketika tuan-tuan dan puan-puan di Temuduga, so kami adalah pihak berkuasa melantik yang menjalankan proses temuduga tuan-tuan dan puan-puan. Masih ingat detik-detik di Temuduga? Masih ingat Okey. Dalam saya rasa ratus ribu yang memohon, tuan-tuan dan puan-puan adalah antara yang berjaya untuk dilantik tetap dan juga dilantik secara kontrak. Jadi sebagai permulaan kita ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada tuan-puan kerana dilantik tetap. Okey. Next. Baik. Next please. Next. Okay. So SPP adalah pihak berkuasa melantik bagi anggota perkhidmatan pendidikan dalam urusan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam penjawatan tetap, rayuan kenaikan pangkat, tukar lantik dan juga kawalan tata tertib. Jadi untuk urusan penempatan dan kenaikan pangkat tuan-tuan kita tak buat di SPP. Okey? Jelas setakat ni? So kita lantik tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kita akan ada beberapa urusan perkhidmatan yang kita buat. Okay, next. Baik. Next, okay. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan mempunyai cawangan di Sabah dan Sarawak. Jadi untuk guru-guru yang ditempatkan di Sabah dan Sarawak, urusan perkhidmatan mereka akan diuruskan oleh urustio cawangan masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, urusan perkhidmatan akan diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan HQ di Putrajaya. Masa interview hari tu datang ke blok F9 ke?
Semua sekali di Putrajaya. Okay. So familiar lah dengan office kita di Putrajaya kan. So kalau ada apa-apa isu bolehlah hadir secara fizikal ke sana Okay. Next. Okay. Hello. So, ini adalah portal rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Okay. Ada pelbagai maklumat yang tuan-tuan boleh dapat dari portal ini. Khususnya dihubungi kami. Okay. Hubungi kami. Kita akan ada directory pegawai di situ lah. Kalau tuan-tuan ada masalah perkhidmatan, kita ada list directory pegawai yang lengkap yang tuan-tuan boleh buat panggilan terus ke desk officer yang terlibat. Okay? So tak perlu kontak baliklah. Kita boleh terus dapatkan maklumat email dan nombor talian desk officer. Selain daripada itu, kita juga dan juga rujukan yang tuan-tuan boleh buat untuk urusan perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan. So benda ni, akses ni, tuan-tuan boleh pergi sebagai penjawat awam lah. Dulu masa nak mohon, so sekarang telah dilantik, tuan-tuan boleh menggunakan button penjawat awam. Okey, jelas setakat ni. Tak ada apa-apa soalan lagi. Okay. So, as I go along, kalau ada apa-apa soalan, minta tuan-tuan terus bertanya lah. Okay, next. Okay. Dalam ini adalah kitab yang kita gunakan. Peraturan dan penamatan 2012. So, semua perkara tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat dari PUA 1 2012. Okay. Okay. So, kalau soalan proses pelantikan boleh rujuk PUA. Okay. And then, SPP melaksanakan melalui sistem e-proper. Dahulu kita buat secara manual. Sekarang kita dah buat secara atas talian lah, supaya tuan-tuan dan puan-puan punya urusan perkhidmatan dapat dibuat dengan lebih cepat. Okay, next. Okay. Dalam urusan perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 perkara ambil cek 6. Yang pertama adalah pendidikan kita, kemudian penulisan dalam perkhidmatan, pelanjutan percubaan dan pemberian dan pencin. Okay, cuma saya nak harap jangan kita jatuh bawah percubaan. Tuan-puan diberikan 1 hingga 3 tahun sebagai unsur percubaan. Cukupkan syarat-syarat dalam perkhidmatan secepat mungkin. Okey, boleh Okey, boleh follow setakat ni. Urusan perkhidmatan pun memang sikit. As you go along the service,
proses dia tu macam mana. Okay, so improper cepatkan urusan perkhidmatan dan kita memberi kuasa dan autoriti kepada ketua jabatan untuk anak-anak buah di bawah penguliaannya. Okay. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada Okay, next. Alright. Jadi, urusan pertama setelah melapis diri adalah pengusahaan dan tetap. Ini untuk guru-guru sahaja tidak melibatkan guru CAS. Okey. Pengesahan pelantikan saya Nina dan peratusan guru-guru masih aktif lah supaya urusan pengesahan pelantikan dapat dibuat. Okey. Sebab nanti setengah dah salah, setengah belum salah. Kan? Nanti you all akan call among each other. So pastikan dalam masa 3 hari semua dah sah nanti. Okay? Next, you all akan okay. So pengesahan dan jabatan program berlaku masa 1 hingga 3 tahun dari tarikh perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya syarat adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan transformasi minda. Okey. Cubaan. Kalau cukup syarat sah lagi, kita kena lanjutkan tempoh tersebut. Sama ada berdenda ataupun tidak berdenda. So pastikan tuan-tuan dan puan-puan dalam golongan tersebut. So bila dah setahun, dah pergi KTM, terus boleh sah dalam perkhidmatan. Okay. And then pemberian taraf berpensiun. Okay, so ni adalah proses yang terakhir. Jangan call SPP. Saya nak kena SP lah. So tak boleh lagi. Selagi tak cukup 3 tahun, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh diberikan pemberian taraf berpensiun lagi. Okay. So ni adalah 4 proses utama perkhidmatan. Next. Okay. Jadi dekat dalam data yang saya tunjuk tadi, kita dah ingatkan kepada sekolah, PPD dan juga JPL untuk mematuhi proses pengesahan dalam perkhidmatan tetap. Okay, nanti sibuk all akan tanya di bahagian kaji. Okay, alright, next. Okay, dekat sistem e-property kita dah untuk semua yang sampai datang supaya mematuhi tempoh yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nampak a bit blank sebab urusan sebenarnya diuruskan oleh pentadbiran. Cuma tuan-tuan kena follow through lah. Kalau status tu nampak macam shaky, macam gerak, macam tak tahu dah sah ke, belum sah ke. So tuan-tuan boleh check lah dengan pentadbiran. Okey. Okay.
Okay, next. Okay. So, pada jadual ketiga, pengesahan dalam perkhidmatan biasanya telah pun ditandakan siap-siap oleh ketua jabatan sama ada guru besar ataupun pengetua. Sepatutnya perkara dibuat secara manual. Maksudnya guru besar ataupun pengetua tu secara manual dia diperlakukan ataupun tidak. Jangan buat guna maksudnya. So dia kena tick guna tulisan tangan dia. Okay. Urusan ketua jabatan tuan-tuan dan perempuan lah. Tapi kita just nak beri ruang di sini untuk memberikan maklumat yang betul kepada PPP dengan JPN. Okay, next. Okay. Penanjukan cubaan juga. Next. Okay. Penanjukan tentang percubaan juga adalah tugas ketua jabatan lah. Okay. Kalau dia sediaan dia belum cukup syarat, dia kena membuat percubaan kepada Suruhanjaya. Okay? Next. Okay. Jadual. Okay. Ini dalam servis kita. Okay. Berapa sini bercadang untuk memilih KWSP. Tiada. Semuanya betul. Okey, kalau nak pilih pensi, nak tick kotak mana? Nampak tak? Nampak? Nampak? So you all nak tick yang mana? Dia tricky sama ada KWSP ataupun nak menolak KWSP. So kalau nak pensi, nak pilih yang mana? Tolak KWSP. Okey, ini saya kena ingatkan sebab berlaku drama di Suruhanjaya, pegawai datang nangis-nangis, cakap kerana KWSP untuk dia. Dia nak pilih pension. Okey, dicabar di mana-mana mahkamah pun tak boleh. Sebab saya sesungguhnya dan telah tamat. Okey. So jadual kedua ni kita baca sebetul tandaan. Okay, you kena baca, you kena fikir, you kena solat istighara, you kena bincang suami isteri. Okay. Ramai yang single ke yang dah berkeluarga? Nampak macam muda-muda lagi. Okay. Okay, so jelas. Sampai jadual tadi masih okay. Faham ini antara hidup dan mati. Betul. Kita memang dapat drama selalu sampai buat lupa. Sampai buat lapar.
sebut yang salah. Bukan dia yang salah. Okey, bahaya. So jaga kelima you jaga. Okey, tak boleh tukar. Kejap nak kira BSP. Kejap rasa nak tengok. So dia sahaja dalam perkhidmatan. Okey, jaga okey, jadual keenam ketua jabatan. Tapi ketua jabatan perlu pastikan bahawa you all cukup 3 tahun lah baru boleh diberikan berpencing. Tarikh lapor diri 2 Januari dan hari ni lah. Okey. So 27 Disember 2026. Lepas 3 tahun. 28 Disember akan diberikan pemberian taraf berpencing. Okey. Okey, kena follow. Sebab 3 tahun sangat penting dalam perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, setakat ni okey. Next. Okay. So next. Okay. Ni just kita berikan sedikit penerangan berkenaan dengan tanggungjawab ketua jabatan. Tapi dia adalah untuk melakukan proses peringatan tuan-tuan dan puan-puan. So ketua jabatan memainkan peranan yang sangat penting. Okey, sebelum tu saya nak tanya, bila dah masuk perkhidmatan awam, tuan-tuan dan puan-puan kena familiar dengan beberapa istilah. Pihak berkuasa melantik adalah semua macam pandang macam tembus skrin. Okey. Pihak berkuasa melantik Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Okey. Okey. Ketua perkhidmatan. Dalam skim tuan-tuan, the first person dalam skim tuan-tuan dan puan-puan adalah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Okey. Ketua perkhidmatan, bila saya sebut ketua perkhidmatan, dia adalah KPPM. Okey, lepas tu kita ada istilah ketua jabatan. Siapa ketua jabatan? Semua urusan ketua jabatan selepas itu. Siapa ketua jabatan tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu okey. Okey tak setakat ni? Okey. Okey, so itu istilah dalam perkhidmatan awam yang tuan-tuan perlu tahulah sedikit supaya memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so technically ketua jabatan perlu memastikan laporan pemeriksaan kesihatan adalah berdasarkan perkeliling SPP bilangan 2 tahun 2017. Pemeriksaan kritik tetap dibuat dalam masa 30 hari. Next. Pelanjutan cubaan dibuat. Ada ketua-ketua jabatan yang tertinggal pegawainya. Setelah 11, 12 tahun baru nak buat percubaan kepada SPP. So tuan-tuan kena tahulah supaya tak terlepas daripada time frame yang sepatutnya. Jika pelanjutan tempoh percubaan diberikan,
tapi lambat dikemukakan, bayaran lebih gaji yang kita dah terlebih bayar, kita akan kutip semula. Okey. Kalau kelewatan berlaku 5-6 tahun, kita akan kutip semula lah lebihan gaji 5-6 tahun tersebut. Ada orang yang dia punya bayaran balik tu sampai 20 ke 30 ribu. Kalau urusan perkhidmatan dibuat dengan tidak teratur. Okey. Kemudian kita akan buat pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpincin. Next. Okey. Laporan pemeriksaan kesihatan. Okey. Situasi yang pertama. Calon mengemukakan laporan pemeriksaan kesihatan dan disahkan sihat untuk berkhidmat. Dekat sini semua ditanda pada kotak pertama ke? Ya? Next. Okey. Semua di sini ditanda di kotak pertama ke? Okey. Yang di atas talian, sekiranya ada kotak pertama dan ada catatan, remarks. Walaupun dia tanda kotak pertama, tapi dekat ruangan catatan tu dia ada tulis. Doktor ada tulis something. Tangguhkan pegawai. Tak boleh lapor diri dulu. Kena dapatkan pengesahan daripada MSJ, dari Mesyuarat Suruhanjaya. Dari Suruhanjaya dulu, baru boleh lapor diri ke sekolah masing-masing. Melaka dia proaktif sikit. Dia dah siap-siap hantar dah. So 6 orang pegawai tak ada di sini lah. Tak ada dengan kita. Okay. Alright, next. Okay, ada tak yang memberi laporan pemeriksaan kesihatan yang tidak lengkap? Tak ada Tak ada. Semua lengkap Okay. So kalau tak lengkap, kita berikan masa dalam masa 7 hari lah untuk pegawai lengkapkan laporan pemeriksaan kesihatan. Walau macam mana pun dia kena tangguh juga. Tak boleh lapor diri dulu. Okay. Ni situasi yang kedua. Next. Okay. Situasi ketiga, disahkan menghidap masalah kesihatan tetapi boleh dipertimbangkan untuk dilantik oleh pengamal perubatan berdaftar. Next. Okay. Contohnya, contohnya penyakit yang sering kita dapati sekarang adalah kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit mental. Okay, so kalau tuan-puan menghadapi keadaan-keadaan begini, mohon ditangguhkan lapor diri terlebih dahulu supaya kita dapat buat saringan kali kedua lah di kalangan ahli Suruhanjaya untuk melantik tuan-tuan dan puan-puan lah. So far semua kat sini clear kan? Okay, Alhamdulillah. Okay, next. Okay, so kalau situasi keempat, kita akan next dia punya laporan. Next. Boleh? Okay, so dia punya laporan kesihatan tu memang tak boleh dipertimbangkan lah. Tapi walau macam mana pun kita masih bawa ke Mesyuarat Suruhanjaya. Apa-apa pun masih atas pertimbangan ahli Suruhanjaya. Kita sebagai urus setia hanya mengangkat sahajalah kertas kepada Suruhanjaya. Okay, boleh ikut so far? Okay, perkhidmatan memang dry so you all kena bear with me lah untuk sejam ni. Okay, next. Okay. Adakah ini yang ditunggu-tunggu? Ya. Saya 28 Disember nak lapor diri
Seminggu sebelum tu, saya rasa satu hari 10 panggilan kot saya dapat dekat office. Nak tanya pasal gaji ni. Okey, akademik. Siapa dekat sini dah siap-siap dapat gaji master? Seorang? Dua orang? Sarjana muda pendidikan. Sarjana? Teknologi kejuruteraan. Puan? Sorry, tak dengar. Sarjana pendidikan. Puan yang belakang tadi? Sarjana pendidikan, teknik dan vocational. Okey. Okey, so 3 orang je baru dapat gaji master. Yang lain ada master tapi masih dapat gaji sarjana muda. Boleh angkat tangan? Oh, ramai Oh, tapi tak adalah ramai sangat. Okey. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang ada master tu tapi belum dapat gaji master, boleh mohon kepada Suruhanjaya. Okey, dengan syarat dah sah lantik, dah dapat pengesahan pelantikan tetap. Okey, faham? Dapat sah lantik dulu baru mohon gaji. Ada kes hari ni lapor diri, sekejap lagi Kang hantar surat kepada guru besar atau ketua jabatan nak mohon gaji baru. Tak boleh. Okey. Faham Yang ada master. Okey. Ada tak ada PhD? Tak ada. Ke dia malu nak mengaku? Kau orang kena panggil dia doktor. Tak ada. Okey, ada guru-guru baru lantikkan kita tak ada masalah. Kalau ada PhD lebih baguslah. Kita akan bagi gaji yang lebih tinggi di peringkat kedoktoran. Okey. And then pengalaman kerajaan ataupun swasta. Siapa ada pengalaman mengajar di sekolah swasta sebelum ni? Ni ramai. Okey, tuan-tuan boleh mohon untuk gaji pengalaman kontrak ataupun swasta lah. Pengalaman kerajaan ataupun pengalaman swasta. Tapi kita takkan bagi dari tarikh lantikan. Kita bagi kelulusan pergerakan gaji dari tarikh kelulusan tersebut diberikan. Okey, gaji akademik tu lain. Kita bagi dari tarikh lantikan pegawai. Okey. Jelas setakat ni? Okey. Calon berkhidmat. Ada tak pegawai kerajaan sebelum ni? Lepas tu dia dilantik menjadi DG41 hari ni. Ada? Oh, ada. Puan, sebelum ni bertugas sebagai? Tak dengar, sorry. Pembantu pengurusan murid. N19. N22. Oh, dah lama berkhidmat. Okey, telah disahkan dalam perkhidmatan. Okey. Sorry. Gaji akhir adakah lebih tinggi atau lebih rendah daripada gaji permulaan DG41? Lebih tinggi. Okey. So puan tahu nak buat apa kan? Boleh mohon Okey, seorang je. Ada lagi tak? Ya puan. Sebelum ni pembantu pengurusan murid N22. Samalah dasar dalam perkhidmatan kan? Gaji akhir lebih tinggi. So tahu nak buat apa Okey. Yang belakang tudung hijau. Okey, sebelum ni kemas S29. Bukan kontrak kan? Kontrak ke tetap? Sorry, puan. Kontrak ke tetap? Kontrak. Kontrak dia tak jatuh bawah calon berkhidmat. Kontrak dia tak jatuh bawah calon berkhidmat Kontrak puan kena mohon pengalaman kerajaan. Okey. Ada tak lantikan bekas tentera?
bekas tentera. Tak ada Okey. So bekas tentera dia boleh mohon hadiah pergerakan gaji Kalau ada di talian yang dilantik di kalangan bekas tentera, tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon untuk hadiah pergerakan gaji. Next. Okey. So Suruhanjaya hendaklah menentukan gaji permulaan seseorang pegawai sebagaimana yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan. Kalau tuan-tuan nak tengok skim perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan, Google je. Skim perkhidmatan pendidikan. Semua ada. Okey. Jika seseorang pegawai yang akan dilantik memiliki pengalaman kerja. Itu satu. Pengalaman kerja yang berkaitan. Okey? Bukan semua pengalaman kerja boleh mohon Especially kalau teaching and learning, hanya pengalaman teaching and learning lah yang boleh memohon. Okey. Ni ayat-ayat PUA Okey. Suruhanjaya mempunyai budi bicara untuk menentukan sebahagian atau sepenuhnya bilangan tahun pengalaman kerja. Okey, di SPP 1 hingga 3 tahun dapat 1 KGT, 4 hingga 6 tahun dapat 2 KGT, 7 tahun dan ke atas dapat 3 KGT. Maksimum 3 KGT sahaja. Puan dikemas berapa lama puan? 15. 13. Okey. So 13, kalau kita semak memenuhi syarat, kita hanya boleh bagi maksimum 3 KGT sahaja. Okey. Jelas tak setakat ni? Okey, untuk gaji permulaan. Ya. Assalamualaikum Puan. Sebelum ni saya pernah bekerja dekat Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di bawah Jabatan Agama Islam Melaka. Saya telah mengajar selama 8 tahun. Jadi KGT saya adakah 3 kali ke? Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Ya. SABK. Puan bertugas sebagai Guru Sandaran Tidak Terlatih, GSTT. GSTT, guru sandaran, adakah dia dibayar gaji ataupun allowance? Gaji dan allowance. Okey, kalau macam tu puan boleh mohon je dekat kita, nanti kita yang akan semak semula sama ada puan pengalaman tersebut layak diambil kira ataupun tidak. Oh, even kita kontrak pun masih boleh apply benda ni lah. Kontrak dia jadi pengalaman kerajaan. Okey. Dia bukan calon berkhidmat. Okey. Calon berkhidmat kena lantikan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. Okey. Macam pembantu pengurusan murid N22. Kalau puan cakap KGT tadi 3 kali kan? Itu based on yang mana calon berkhidmat ataupun pengalaman kerajaan ataupun swasta? Kalau calon berkhidmat kita ada pengiraan daripada gaji akhir dia. So macam saya ni macam puan dia mengikut yardstick 1 hingga 3 tahun 1 KGT, 4 hingga 6 tahun 2 KGT dan 7 tahun ke atas 3 KGT. Okey. Sekiranya layak kita akan go through you punya surat lantikan dan sebagainya. Lepas ni saya akan share checklist. Okey puan. Terima kasih. Alright. Okay, next. Dia tak tally sini. Oh, lambat sikit. Okey, ini yang saya share adalah di calon berkhidmat yang dilantik sebagai DG 41 lah. Puan N22 tadi, gaji akhir tu dah ambil kira belum pergerakan gaji tahun ni? Dah? Belum lagi? Tahun ni dah? Okey. So bila tahun ni dah, maksudnya puan akan guna klausa 25(7) ni.
Puan tadi yang PPM tadi dah dapat pergerakan gaji tahun ni ya? Okey. Oh yelah sebab Disember kan. So semua orang dah dapat lah sepatutnya pergerakan gaji untuk tahun ni. Okey. Cakap pasal pergerakan gaji, Tuan Puan dilantik pada 28 Disember. Bila pergerakan gaji untuk tahun hadapan? Ni betul-betul fresh. 1 hari bulan 10 Jangan 1 Januari nanti you all tanya dekat kerani bila nak dapat pergerakan gaji tahunan. Okay, so you lantik Disember, you punya pergerakan gaji adalah pada 1 Oktober. Okay. Alright, next. Okay. So majority di sini dilantik pada grade 2391.94 ke gaji permulaan. Tengok tak dekat surat tawaran tu? Gaji permulaan, ada tak yang dapat 2188? Semak saya nak bantu ni. Ada tak yang dapat 2188? Tak ada Kebanyakan kursus-kursus kita adalah kepujian lah. So sepatutnya tuan-tuan dapat 2391.94. Tapi masih ada kursus-kursus di luar negara yang kita bagi 2188. Okay. Lepas tu, tuan-puan kena ingat dalam skim perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan, dia ada tulis dalam bidang berkaitan. Bukan semua master, bukan semua PhD kita akan bagi gaji permulaan yang lebih tinggi. Sebab dia kena dalam bidang berkaitan. Kita akan revert perkara ni kepada bahagian professionalism guru. Untuk dia yang menentukan sama ada bidang tersebut berkaitan ataupun tidak dengan option dan juga sarjana ataupun PhD tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Okay, setakat ni semua orang berpuas hati dengan gaji permulaan masing-masing Tak ada rusuhan atau bantahan Tak ada Ada tak yang kelulusan luar negara? Pun malu nak angkat tangan. Okay, next. Okay, so ambil gambar ni. Sah je lantik. Mohon. So ni adalah dokumen yang diperlukan. Penetapan gaji permulaan berdasarkan kelayakan akademik. Okay, bagi dia ambil gambar dulu. Okay. Salinan akreditasi agensi kelayakan Malaysia tu wajib mandatory. Mesti ada. Kalaupun kursus tu kita tak tengok daripada tarikh akreditasi oleh MQA, tapi dia mesti ada dekat dalam inventory MQA. Baru boleh kita peraku untuk gaji master. Okay, next. Okay, pengalaman kerajaan atau badan berkanun. Okay, ni pun boleh ambil gambar Salinan ikhtisas pendidikan. Majoriti di sini membuat diploma pendidikan ke ataupun memang ijazah sarjana muda pendidikan? Yang buat diploma pendidikan berapa ramai? Okay Oh ramai juga. So salinan ikhtisas pendidikan tu adalah diploma tuan-tuan dan puan-puan Dia kena berganding sekali dengan you punya degree. Alright, next.
Okey, so ni adalah untuk pengalaman swasta. Ya, ramai angkat tangan tadi sebab ada pengalaman mengajar di swasta. So dia punya dokumen lebih sikit, kita akan go through thoroughly lah apa yang tuan-puan pengalaman tersebut sebelum kita dapat bagi gaji pengalaman. Okay, next. Okay, kita nak tengok juga KWSP semasa di swasta KWSP berdasarkan bilangan tahun tuan-puan bekerja. Setiap tahun. Kalau 5 tahun, so 5 ni lah macam penyata KWSP tu kita nak tengok. Dia tolak setiap tahun, setiap bulan dan setiap tahun. Okay, boleh follow setakat ni? Okay, next. Alright, ini adalah untuk calon berkhidmat tadi. Penolong pengurusan murid. Pembantu pengurusan murid. PPM. Oh, dah N22 Dah lama apa orang berkhidmat. Okay, next. Okay. So kita nak tengok puan, panel pembangunan sumber manusia untuk tahun ni So kena pastikan ada masa memohon tu. Surat panel pembangunan sumber manusia untuk tahun lantik. Okay. Next. Alright. Malbat tak ada bekas tentera tak ada ni menarik lah. Kalau ada bekas tentera, biasanya guru pendidikan jasmani dan kesihatan ada yang diambil daripada bekas tentera. Dan kita pernah bagi bekas tentera tersebut 9 hadiah pergerakan gaji disebabkan oleh pengalaman dia semasa menjadi bekas tentera. Okay, cuma adalah kriteria yang kita perlu tengok sama ada dia bersara ataupun option lah untuk keluar daripada tentera. Dia adalah dia punya kaedah-kaedah yang kita perlu buat. Yang penting adalah buku angkatan tentera yang lengkap dan yang dikeluarkan oleh Jabatan Arah Rekod dan Pencen Angkatan Tentera Malaysia. Itu memang spesifik dari bahagian tersebut. Kalau ada di atas talian bekas tentera, boleh kemukakan dalam masa 3 tahun dari tarikh lantikan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kalau pengalaman dimohon setelah melangkaui 3 tahun dari tarikh lantikan, kita akan tolak. Mesti dalam masa 3 tahun dari tarikh lantikan. Okay. Ada tak yang sedang belajar di peringkat sarjana ataupun di peringkat PhD? Sedang belajar. Okay, sedang belajar. Bila dah dapat master nanti, tak boleh mohon gaji akademik. Okay. Hanya layak tarikh senat master dan PhD mesti sebelum 28 Disember 2023. Baru layak dapat gaji master atau gaji PhD. Okay. Nanti dah konvo dan sebagainya tak payah mohon kepada kita. Sebab tidak melayakkan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Tapi kita tak tahulah akan datang kerajaan revise sistem persaraan kita kan. Sistem saraan kita tak tahulah. Tapi setakat ni tiada kemudahan tersebut disediakan. Okay. So yang tengah belajar habiskan tapi tidak melayakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menikmati gaji master atau PhD.
Okay. Alright. 10.33 dah lebih 3 minit. Next. Okay. So ini adalah kita panggil roadmap. Roadmap kepada urusan-urusan perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Lepas pemberian taraf berpencen, tuan-tuan dan puan-puan akan melalui proses kenaikan pangkat dan sebagainya. Kemudian di finishing line tu, saya amat berharap kita semua di sini menamatkan perkhidmatan kita secara bersara pilihan ataupun bersara wajib sahaja. Jangan penamatan demi kepentingan awam, jangan hukuman buang kerja tata tertib, jangan dasar pemisah exit policy sebab LMPT 60% dan ke bawah untuk 3 tahun berturut-turut. Ataupun you all ada sistem lain sikit kot pemakahan untuk guru-guru kan. Okey, ataupun dibesarakan atas masalah kesihatan. Medical board. Okey, kita tak nak macam tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berkhidmat di Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, saya juga adalah pegawai di subunit tata tertib Kementerian Pendidikan Malaysia. So, saya boleh kongsikan di sini bahawa ramai di antara guru-guru kita yang terlibat dengan kes tidak hadir bertugas. Bukan sehari, bukan 2 hari, ada yang 5,000 hari tak datang kerja. Okey. Kemudian, kita sebagai penjawat awam juga terikat dengan undang-undang dan peraturan. Jangan libatkan diri sehingga menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan keberhutangan serius. Sehingga bankrupt, kita boleh ambil tindakan tata tertib juga. Okey. Selain daripada itu, gangguan seksual pun adalah antara kes yang banyaklah. Tuan-tuan dan puan-puan berada di satu tempat yang berdekatan dengan anak-anak. So hati-hati dengan perilaku masing-masing. Okey. Satu lagi yang perlu saya ingatkan adalah media sosial. Jangan mempamerkan kehidupan yang melebihi pendapatan kita sebagai seorang penjawat awam. Okey. Dan jangan membuat sebarang pernyataan rasmi ataupun yang diupload ke media sosial berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan lah. Pernyataan awam yang melibatkan penjawat awam. Okey. So kita biarlah urusan kita bermula hari ini dan berakhir nanti masa kita bersara paksa umur 60 tahun. Sekarang dah tak ada pilihan. Tak ada pilihan dah. Bersara paksa 60 tahun. Kalau nak bersara pilihan, bolehlah buat bersara pilihan. Okay. Okay. Next. Okay. So mulai tahun 2024, kita telah membuat sedikit penstrukturan di bahagian perkhidmatan SPP lah. Jadi kita akan membuat pecahan mengikut urusan negeri masing-masing. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai apa-apa masalah, rujuk dulu kepada pentadbiran sekolah. Kalau tak boleh, rujuk pada PPD dulu. Dapatkan bantuan. Kalau tak boleh, mohon bincang dengan JPN dulu. So kalau masih
ataupun perkara tersebut adalah di bawah tanggungjawab SPP, boleh merujuk kepada saya lah. Sebab Melaka, Perlis, Kelantan dan Johor adalah di bawah tim saya dengan sisi saya, Puan Syahila binti Johari. Okay. So yang berada di atas talian, tuan-puan boleh dapatkan maklumat mengenai negeri tuan-tuan dan puan-puan daripada pegawai-pegawai inilah. Okay, next. Alright. So ni F9 familiar kan? Okay. Ada sebarang soalan? Soalan dalam chat. Kenapa ada yang dah dapat gaji master, ada yang belum? Okay. Sebab yang menguruskan urusan pelantikan adalah bahagian pengambilan. Kes-kes yang straightforward, mereka telah bagi gaji master lah. Kalau dia tengok berkadaran dengan option dan sebagainya, dia bagi gaji master. Tapi untuk kes-kes yang ada grey area, kita minta hantar kepada Suruhanjaya lah. Kita akan buat semakan. Jangan risau, kalau lulus kita bagi dari tarikh lantikan, iaitu daripada 28 Disember. Kalau lulus. Okay. Untuk orang lama ni yang ada masters tak termasuk dalam naik gaji ke? Tak termasuk. Untuk orang lama. Maksudnya yang dah ada dalam perkhidmatan. Macam saya cakap tadi, cut off point dia adalah tarikh lantikan dan juga tarikh senat. Kena dapat senat sarjana atau PhD sebelum tarikh lantikan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Macam mana nak mohon selaras gaji? Okay. Macam yang saya tunjuk tadilah. Checklist dia. Tapi kena pengesahan dalam, pengesahan pelantikan tetap terlebih dahulu. Okay. Ada soalan lagi? Ini soalan atas talian Okey, ada soalan lagi? Macam mana nak mohon selaras gaji? Tadi saya dah tunjuk checklist Okey. Next. Tak ada. Adakah tarikh? Ya. Sepatutnya pengesahan pelantikan tetap tuan-tuan dan puan-puan adalah tarikh dapur diri. Ya, betul. Okey, ada lagi? Puan-puan, Okey. saya nak bertanya, tadi slide puan paparkan yang untuk kenaikan permulaan gaji tu untuk swasta, checklist tu. Adakah sama checklist tu untuk yang macam saya kerajaan negeri? Kerajaan negeri bawah Jabatan Agama Islam Melaka. Ya. Itu bawah pengalaman kerajaan. Oh, okey. Adakah checklist yang puan paparkan macam swasta tadi? Tadi swasta sahaja. Kan akademik, swasta, calon berkhidmat. Jadi slide untuk kerajaan tu tak ada. Adakah checklist tu sama? Sekejap lepas penetapan gaji permulaan akademik tadi, ada satu slide penetapan gaji permulaan berdasarkan pengalaman kerajaan atau badan berkanun. Oh, ada checklist tu sama je lah. Dia lain sikit dengan swasta. Oh, Swasta lebih terperinci. okey. So Okey. checklist tu ada tak slide itu? Saya tak sempat snap lah tadi. Nanti dapatkan daripada kawan-kawan? Ada Okey, yang okey. snap tadi kan? Saya snap yang swasta je. You all mesti ada group Telegram you all sendiri. Mesti ada group WhatsApp. Betul tak? Betul? Sebab Okey. template surat you all pun sama.
Seorang dah mohon, dah lulus, dia share dekat kawan-kawan dia template surat yang sama. Orang tu tak ada sarjana pun dia bantai ada sarjana juga. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada sarjana, mohon sarjana. Kalau pengalaman kerajaan, mohon pengalaman kerajaan. Okay, nanti kawan-kawan yang dapat snap tadi share lah dengan kawan-kawan yang lain. Okay. Untuk pengesahan kesihatan berapa lama prosesnya? Okey. Sebab yang kesihatan mempunyai masalah kesihatan, kita perlu masukkan ke mesyuarat Suruhanjaya. So dia bergantung kepada mesyuarat. Setiap bulan kita bersidang lah. So the nearest yang kita boleh masukkan, kita akan masukkan. Once dah dapat keputusan, kita akan keluarkan surat lapor diri yang baru lah. Surat penempatan yang baru. Saya ada master pendidikan 2015 di UPSI. Tapi surat lantikan saya grade DG 41. Ya, layak untuk memohon gaji master. Dapat 2015 sebelum tarikh lantikan hari ini. Mohon gaji master. Band 5 dan kami akan disahkan jawatan tetap. Gaji kami back to basic balik. Okey, untuk yang COS, CIFER ni, tuan-puan boleh merujuk kepada bahagian pengambilan setelah tuan-puan memenuhi syarat. Sebab saya rasa mereka akan keluarkan surat pelantikan tetap. Dan dapat penempatan yang baru. Kalau tak silap saya. Penempatan sama, kekal penempatan dia. Cuma kena dapatkan surat pelantikan tetap. So bila dah cukup syarat, revert kepada bahagian pengambilan. Macam yang saya dah tunjuk dekat portal tadi, ada hubungi kami, directory pegawai, ada kat situ lengkap semua bahagian. So rujuk kepada bahagian pengambilan untuk dapatkan surat pelantikan tetap. Okey. Okey. Puan, kita pernah berkhidmat bawah kerajaan negeri dan swasta. Jadinya kena sediakan kedua-dua lah ya. Ya. Kena sediakan kedua-dua checklist tersebut dan hantar kepada kita. Macam saya pengalaman mengajar selama 4 tahun sebagai pekerja sambilan harian, guru tabika kemas. Saya boleh buat permohonan. Boleh buat permohonan. Kita urus setia yang akan mergekan sama ada pengalaman tu layak atau tak, relevan atau tak, dan kita boleh luluskan atau tak. Tugas you adalah untuk ikut semua checklist tu dan mohon kepada kita. Tapi kalau tak lulus, jangan marah. Okey. Sebab you mohon. Bila mohon, ada lulus dan tidak lulus. Sebab ada guru-guru dia mohon. Bila tak lulus, dia marah. Tak boleh lah macam tu kan? Okey. Okey, ada lagi? Lantikan COS bahasa Inggeris. Kami diberi peluang untuk repeat muat selama 2 tahun. Kami dapat band 5 dan kami akan gaji kami back to basic balik. Secara dasarnya you akan dapat gaji 2391.94 semula. Tetapi you boleh mohon yang 2 tahun pengalaman tu masa jadi COS tu untuk dapatkan 1 KGT lah. Sebagai pengalaman kerajaan. Okey, kita akan bagi ikut skim perkhidmatan. Kita tak boleh tambah-tambah dengan pengalaman. You kena mohon dekat kita setelah dapat lantikan tetap nanti. Okey. Okey Puan, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya untuk pengalaman di sektor swasta.
Okey. Dalam slide tadi ada menyatakan tentang laporan prestasi oleh majikan di sektor swasta. Okey. Adakah laporan prestasi ini diminta untuk setiap tahun pengalaman ataupun secara keseluruhan? Keseluruhan. Okey. Pada asalnya kita memohon untuk mendapatkan laporan prestasi bagi setiap tahun pengalaman. Tapi ada kes-kes yang sekolah tersebut tak dapat nak bagilah. Dia punya laporan prestasi tu dia macam rangkumkan untuk keseluruhan. So either one tu kita terima. So kalau ada yang setiap tahun tu macam kita punya LMPT tu baguslah. Tapi kalau tak ada, kepilkan yang laporan prestasi untuk sepanjang tempoh perkhidmatan. Tambahan Cik, kalau pengalaman sebagai tenaga pengajar di kolej swasta, adakah itu dikira? Pensyarah. Ya, pensyarah. Pensyarah dia ada aspek teaching and learning. Ya. Sepanjang yang kita uruskan, anggota Suruhanjaya menerimalah sebagai pengalaman yang berkaitan. Tapi kita urus dia hanya angkat kepada Suruhanjaya. So apa-apa pun adalah Suruhanjaya punya inilah keputusan. Okey. Okey dah time off. Tadi ada nombor office saya. Katakan hari ni punya session tak dapat cover everything, you call saya. Tapi jangan call esok lah. Call minggu depan lah. Tahun baru, semangat baru. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan di pihak saya. Sepanjang perkhidmatan ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, boleh call kita lah di Suruhanjaya dan kita bersedia untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan buat Puan Raiza. Semoga segala apa yang telah disampaikan itu tadi akan menjadi panduan dan pedoman bermakna buat semua guru baharu sesi ini bagi cikgu-cikgu sekalian memulakan langkah ke dunia pendidikan sebagai seorang murabbi dan guru yang amat bermakna buat anak-anak didik tercinta insya-Allah. Mohon guru-guru di talian maya untuk bersedia dan membuka kamera untuk kita melaksanakan sesi bergambar kenang-kenangan. Mohon guru-guru di talian membuka kamera untuk kita bergambar kenang-kenangan sebentar. Mohon buka kamera cikgu-cikgu di maya sekalian di seluruh Malaysia. Membuka kamera. Baiklah, terima kasih diucapkan buat semua dan sesi taklimat maya kita berakhir sehingga setakat di sini sahaja. Terima kasih buat semua guru di talian maya sehingga berjumpa lagi dan selamat bertugas diucapkan buat semua guru-guru baharu sesi 28 Disember 2023 di seluruh Malaysia. Akhir kalam buat semua guru-guru di talian maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cikgu-cikgu sentiasa menjadi guru yang bersemangat dan motivasi untuk anak-anak didik. Sekian, terima kasih.